Sejahtera kepada Madam Rini. Hari ini kami akan membentangkan case study kami dalam subjek soil mekanik di sisi 20332. Kami akan membentangkan case study kami, dan case study kami ada dua section, satu section A dan section B. Untuk section A, saya akan membentangkan tentang masalah tanah seperti tanah gambut dan tanah liat merit, serta kaedah yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut dalam kejuaraan awal. Saya akan membentangkan di bahagian section A, yaitu pit soil yang berlaku di Sarawak. Antara masalah tanah yang berlaku adalah pertama, tanah gambut. Tanah gambut ini terbentuk daripada bahan organik, reput, contohnya daun dan kayu. Biasanya tanah gambut ini dia berada di kawasan berpayah. Dan yang kedua adalah tanah merin. Tanah merin ini seperti tanah liat yang terbentuk daripada endapan di kawasan laut ataupun pesisir pantai. Ciri-ciri tanah merin ini mengandungi kandungan air yang tinggi dan mengalami consolidation perlahan, di mana air mengalir keluar sangat lambat. Untuk kaedah penambahbaikan tanah, ada beberapa kaedah. Yang pertama adalah preloading, cara berfungsi di mana tanah ini dibebankan dengan beban sementara, contoh timbunan tanah. Dan tekanan ini memaksa air itu keluar dari tanah, dan tanah menjadi lebih padat, dan itu dipanggil sebagai consolidation. Kenapa? Sesuai untuk pit soil, tanah gambut ini dia sangat lembut dan tinggi kandungan air, dan kalau preloading dia membantu untuk mengurangkan mampatan selepas pembinaan sebenar. Untuk kaedah yang kedua, yaitu kaedah prefabricated vertical drain, yaitu PVD. Cara berfungsi di mana saliran menegak dipasang dalam tanah, dan air dalam tanah keluar lebih cepat melalui PVD, dan itu mempercepatkan proses consolidation. Dan kenapa? Pit soil ini menyimpan banyak air, dan PVD dia mempercepatkan pengaliran air dan mengurangkan masa mendapan. Kaedah yang ketiga, yaitu light wet fill. Cara berfungsi untuk kaedah ini adalah menggunakan bahan ringan, contoh EPS, foam concrete. Ini dapat mengurangkan tekanan ke atas tanah. Kenapa kaedah ini sesuai digunakan? Tanah gambut tidak mampu menampung beban yang berat, dan tanah gambut juga mengurangkan risiko endapan dan kegagalan tanah. Seterusnya, cabaran pembinaan. Proyek seperti Pan Borneo Highway, di mana menghadapi settlement, yaitu mendapan tinggi, di mana tanah gambut di sini adalah sangat mampat, dan tanah lembut dan tidak stabil itu menyebabkan risiko runtuhan. Seterusnya, cabaran di mana high water content, di mana tanah sukar untuk dipadatkan, dan akhir sekali cost tinggi, dan itu menyebabkan rawatan tanah mahal dan mengambil masa yang sangat lama. Seterusnya, penilaian keberkesanan. Terdapat dua kaedah yang memberi kesan kepada masalah tanah, yaitu yang pertama light wet fill, di mana keberkesanannya dia dapat mengurangkan tekanan di mana kurang settlement, yaitu endapan yang tinggi. Dan kedua, stabil untuk jangka masa yang panjang. Kelebihan untuk kaedah ini ringan, kurangkan risiko kegagalan, tapi mempunyai kekurangan juga, yaitu kos mahal dan perlu bahan khas. Seterusnya, kaedah PVD. Keberkesanan untuk kaedah ini di mana mempercepatkan consolidation. Kedua, kurangkan tempo pembinaan. Jadi kelebihannya di sini adalah menjimatkan masa, efektif untuk tanah lembut, dan kekurangannya adalah tanah tidak kuat secara langsung. Dan yang kedua, perlu digabungkan dengan preloading supaya kaedah ini berkesan untuk masalah tanah gambut dan tanah meru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan case study 1 NSE Johor yang melibatkan masalah tanah marine clay. Pertama, punca settlement. Settlement berlaku kerana tanah di kawasan ini ialah tanah liat lembut atau marine clay. Tanah jenis ini mempunyai kekuatan yang rendah, kandungan air yang tinggi, permeability yang rendah. Apabila beban jalan dikenakan, air dalam liang tanah tidak boleh keluar dengan cepat. Jadi, tanah akan mendap secara perlahan-lahan dalam satu proses yang dipanggil consolidation settlement. Kedua, keberkesanan kaedah. Untuk mengatasi masalah ini, dua kaedah utama digunakan. Preloading. Kaedah ini melibatkan beban sementara yang diletakkan di atas tanah. Tujuannya adalah untuk memaksa tanah mendap lebih awal sebelum pembinaan sebenar dijalankan. PVD, prefabricated vertical drain. PVD ialah saluran menegak yang dipasang dalam tanah. Fungsinya untuk mempercepatkan pengaliran keluar air dari dalam tanah. Tanpa PVD, air hanya keluar secara menegak, jadi proses sangat lambat. Tetapi dengan PVD, air boleh keluar secara menegak dan juga mendatar. Ini memendekkan jarak aliran air dan mempercepatkan proses consolidation.
Hasilnya, masa settlement dapat dikurangkan dengan ketara, contohnya 10 tahun kepada hanya 1 hingga 2 tahun. Tanah juga menjadi lebih stabil dengan lebih cepat. Ketiga, strategi jangka panjang. Selepas pembinaan, 2 perkara paling penting perlu dilakukan. Monitoring, pemantauan berterusan untuk melihat kadar settlement dan mengelakkan kegagalan struktur jalan. Maintenance jalan, melibatkan kerja pembaikan seperti resurfacing dan membaiki kawasan yang mendam. Kesimpulannya, kes ini menunjukkan bahawa penggunaan kaedah seperti preloading dan PVD sangat berkesan dalam mengawal settlement tanah lembut. Ia bukan sahaja mempercepatkan proses, tetapi juga memastikan kestabilan struktur dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kajian kes yang kedua, iaitu projek Jambatan Kedua Pulau Pinang. Dalam kajian kes ini, saya akan menerangkan tentang penggunaan instrumentation, perbandingan settlement, serta kaedah penambahbaikan tanah yang digunakan dalam projek ini. Dalam projek ini, beberapa alat pemantauan digunakan untuk mengkaji tingkah laku tanah semasa pembinaan. Antara alat yang digunakan ialah settlement plate, piezometer, dan inclinometer. Settlement plate digunakan untuk mengukur jumlah mendapan tanah dan biasanya dipasang di permukaan tanah. Seterusnya, piezometer digunakan untuk mengukur tekanan air liang dalam tanah yang sangat penting dalam analisis proses consolidation. Akhir sekali, inclinometer digunakan untuk mengesan pergerakan sisi tanah, terutamanya bagi mengenal pasti kemungkinan berlakunya gelinciran atau kegagalan cerun. Secara keseluruhannya, semua alat ini digunakan untuk memantau tingkah laku tanah secara real time sepanjang proses pembinaan. Data yang diperoleh membantu memastikan keselamatan struktur dan juga membolehkan jurutera membandingkan keadaan sebenar dengan desain asal. Ini sangat penting bagi mengelakkan sebarang kegagalan struktur. Seterusnya, kita lihat perbandingan antara design settlement dan actual settlement. Design settlement adalah nilai jangkaan yang diperoleh berdasarkan teori dan parameter dari ujian Makman. Manakala, actual settlement adalah nilai sebenar yang direkodkan di tapak menggunakan alat pemantauan. Perbandingan ini penting untuk menilai ketepatan desain yang telah dibuat. Terdapat beberapa sebab kenapa desain dan actual settlement adalah berbeza. Antaranya ialah keadaan tanah sebenar yang tidak seragam. Selain itu, parameter tanah yang mungkin tidak tepat sepenuhnya, serta faktor luaran seperti cuaca dan paras air bawah tanah. Selain itu, kesilapan dalam andaian semasa proses desain juga boleh menyumbang pada perbezaan ini. Oleh itu, pemantauan di tapak adalah sangat penting. Seterusnya ialah konsep time dependent settlement. Settlement jenis ini berlaku secara berperingkat mengikut masa dan tidak berlaku serta-merta, terutamanya bagi tanah liat. Prosesnya bermula apabila beban dikenakan menyebabkan tekanan air dalam tanah meningkat. Kemudian, air akan keluar secara perlahan-lahan dan tanah akan mendap sedikit demi sedikit. Konsep ini sangat penting dalam reka bentuk jalan dan jambatan untuk jangka masa panjang. Ia membantu mengelakkan kerosakan awal pada struktur serta membolehkan jurutera menentukan tempoh preloading yang sesuai sebelum pembinaan sebenar dijalankan. Dalam projek ini, kaedah PVD dan preloading digunakan untuk memperbaiki keadaan tanah. Kelebihan kaedah ini ialah ia dapat mempercepatkan proses consolidation dan mengurangkan settlement selepas pembinaan siap. Selain itu, kosnya juga lebih rendah berbanding kaedah lain. Namun begitu, kaedah ini memerlukan tempoh masa tertentu dan pemantauan yang rapi sepanjang proses. Kadar settlement pula bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis tanah, ketebalan lapisan tanah, dan juga jarak pemasangan PVD. Semakin rapat jarak PVD, semakin cepat proses settlement berlaku kerana air dapat keluar dengan lebih efisien. Seterusnya ialah perbandingan kaedah penambahbaikan tanah yang digunakan di Malaysia. Kaedah pertama ialah PVD bersama preloading yang lebih ekonomik dan sesuai untuk tanah lembut seperti tanah liat marin tetapi memerlukan masa yang panjang. Kaedah kedua ialah Deep Cement Mixing atau DCM. DCM dapat meningkatkan kekuatan tanah dengan cepat sesuai untuk projek yang memerlukan masa singkat. Tetapi, kosnya lebih tinggi dan memerlukan kepakaran khas. Kaedah ketiga ialah Stone Column. Stone Column dapat membantu meningkatkan kestabilan tanah dan sistem saliran tetapi kurang sesuai untuk tanah yang terlalu lembut. Sebagai kesimpulan, penggunaan instrumentation dalam projek ini sangat penting untuk memastikan keselamatan tanah dan ketepatan reka bentuk. Selain itu, pemahaman terhadap settlement dan kaedah penambahbaikan tanah membantu jurutera membuat keputusan yang lebih tepat dalam pembinaan. Oleh itu, kombinasi pemantauan dan teknik penambahbaikan yang sesuai adalah kunci kepada kejayaan sesuatu projek setiap kejuruteraan awam.